saya mahu atlet-atlet, pegawai-pegawai kita mempunyai iltizam. Menyampah, kalau orang datang lambat lah. Datuk, bila nak dapat Thomas Cup? Satu. Kedua, siapa pengganti Chong Wei? Okey. Ketiga, bila nak dapat gold medal? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Nama saya Johan Jaafar. Setiap minggu saya akan membawa ke studio ini tokoh dari berbagai disiplin dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, pimpinan NGO dan juga dalam disiplin seni dan kebudayaan serta sukan. Dan pada petang ini saya mengucapkan banyak terima kasih kerana kehadiran yang berbahagia Tan Sri Muhammad Norza Zakaria yang merupakan Presiden Majlis Olimpik Malaysia dan juga Presiden Persatuan Badminton Malaysia atau BAM. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih Tan Sri kerana dapat meluangkan masa bersama-sama saya pada petang ini dalam program Anjuran Sinar Harian ini. Tan Sri, paling hangat sekarang ni diperkatakan tentunya ialah tentang seorang pemain badminton kita iaitu Li Zijia yang baru-baru ini telah mendapat restu daripada BAM untuk bergerak sendiri sebagai profesional. Bagaimana Tan Sri boleh ataupun BAM boleh sampai kepada keputusan itu? Okay. Pertama sekali Tan Sri, terima kasih di atas jemputan kepada sesi petang ni. Memang saya setuju bahawa kemelut antara Li Zijia dan BAM lebih kurang seminggu ni merupakan satu kemelut yang sangat hebat. Kita BAM adalah sebuah organisasi yang besar yang mana ahli gabungannya 15 yang mana ia terdiri daripada negeri-negeri dan juga termasuk Kuala Lumpur dan Putrajaya. Tentu saja bila kita melihat kepada satu organisasi itu, terutamanya seperti BAM yang sudah ada in existence untuk berapa masa yang lama, kita mempunyai proses atau cara ataupun governance yang perlu kita patuhi. Dalam proses-proses tersebut itu, kita juga melihat kepada apakah keputusan-keputusan yang kita buat sebelum ini. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya precedent. So, bila Kaunsil bermesyuarat, sebelum itu tentu juga ada perbincangan kerana Li Zijia merupakan aset terpenting yang telah kita lahirkan. Bila saya pegang Presiden BAM, orang tanya, siapakah lepas Chong Wei? Saya masih ingat lagi ketika itu semua orang kata mungkin 10 tahun, 15 tahun. Dan bila lahirnya Li Zijia, ia semacam memberi satu bayangan bahawa proses pembentukan pelapis itu berjaya. Dan tentu saja kita mengambil masa kerana bagi seorang yang kita telah latih daripada umur 13 tahun, untuk kita melepaskan is very difficult to let go. Keputusan kita pada mulanya ialah berasaskan kepada presiden yang pernah kita lakukan pada pemain-pemain lain, iaitu 2 tahun. Namun kita mengatakan bahawa ada appeal proses. Dan selepas itu, bila appeal itu dibuat, kita telah membuat keputusan berlandaskan kepada fakta yang kita ada. Okey, Tan Sri, sudah tentu isu yang membabitkan Li Zijia ni mendapat perhatian yang luar biasa dan banyak pandangan pro dan kontra lah tentang keputusan BAM ni. Apa sebenarnya reaksi Tan Sri sendirilah dalam soal ni? Okey. Bila kita buat keputusan itu, kita melihat bahawa semacam seluruh negara erupted kerana kerana badminton itu merupakan semacam satu wadah dalam ketika kita menghadapi COVID ini. Kadang kita bila melihat sukan adalah wadah perpaduan ataupun penyatuan. Seluruh rakyat Malaysia comes together for one cause. Kita lihat bahawa atas feedback, komen, frustration, anger yang lahir daripada kesemua ini, kita merasakan bahawa rakyat juga merupakan stakeholder kepada organisasi ini. Dan kita telah membuat keputusan
berasaskan kepada itu, berasaskan kepada perbincangan susulan kita dengan saya, terutamanya dengan family Lizeja, dan juga empathy ataupun keprihatinan kita dan menentukan bahawa apa pun berlaku itu adalah family affairs dan kita mahu keputusan itu diambil secara amicable ataupun secara friendly untuk kita tentukan bahawa kepentingan negara dan kepentingan badminton itu akan terpelihara. Tidak ada tekanan dari mana-mana pihak. Bagi saya tekanan, kalau nak cakap tekanan, tentu saya sebagai presiden bukan saja tekanan daripada pelbagai pihak, daripada netizen, daripada politician, daripada semua. Tapi akhirnya saya sebagai satu organisasi yang mempunyai hierarki dan organisasi sendiri telah mendapat mandat untuk menyelesaikan perkara ini selepas mendapat rayuan tersebut. Kenapa tidak dilakukan hal ini sebelum itu? Maksudnya setelah sekian banyak perdebatan yang panas dan hangat dan setelah seolah-olah macam BAM ni berpusing 180 darjah dalam hal ini, Tan Sri. Kalau kita tengok presiden ataupun keputusan sebelum ini, ada di antara pemain kita sebelum ini kita kenakan 2 tahun, kemudian appeal, kita pun telah melihat kepada keputusan tersebut dan akhirnya memperbenarkan rayuan tersebut. So kita nak tunjukkan bahawa sebuah organisasi yang mempunyai credibility, yang mempunyai prosesnya. Kita harus gunakan segala proses dan akhirnya kita akan buat keputusan tertaluk kepada rayuan yang dibuat dan juga feedback yang kita terima. Apakah Zija adalah pemain terbaik yang kita ada sekarang? Kalau kita lihat dari segi world ranking, number 7 in the world. 7 in the world. And yang paling kita harus ingat bahawa dia dapat nombor 7 dalam usia yang begitu muda. Bagi satu aset yang muda, tentu saja kita melihat bahawa kita perlu membimbing beliau. Kita lihat Datuk Chong Wei berada di Datuk Wira Lee Chong Wei berada di BAM selama 19 tahun, sampai ke peringkat paling tinggi. And he's now as far as we are concerned, he is a legendary in a badminton punya fraternity. So kita mempunyai harapan bahawa kita dah produce dia, kita dah lahirkan dia, kita dah bagikan ke semua. Kita harus melihat pengakhiran kepada perjalanan ini. Saya pernah menasihatkan Lizeja, your journey is a marathon, it's never a sprint. So perjalanan itu jauh lagi. Tan Sri, Datuk Wira Lee Chong Wei telah melalui proses yang sangat panjang. Tan Sri katakan dalam 19 tahun bersama dengan BAM. Dia telah melalui proses latihan yang rigorous, yang hebat, yang luar biasa. Dia mengakui bahawa dia bangun pukul 5 pagi, pukul 4 pagi untuk bekerja dengan keras. Apakah orang muda sekarang ni, macam dalam konteks kita Lizia ni, juga patutnya melalui proses yang sama seperti Chong Wei? Okey. Pertama sekali bila saya umumkan peletakan Lizeja, saya juga telah memberi bayangan bahawa institusi BM ini is not static and rigid. Hari ini, cabaran hari ini berbeza dengan cabaran dulu. I think it's also a price of success. Kalau kita lihat Chong Wei contohnya, kita berada bersama-sama beliau ketika hari terang benderang sunshine. Dan hari yang beliau sedih, ketika mana saya ingat lagi how we prepare a world class legal team ketika untuk membela beliau dalam kes doping contohnya. Ketika beliau mengalami masalah kesihatan, maksudnya kita share dengan dia ketika penderitaan dan juga kejayaan beliau. So that is why kita dengan Datuk Wira Lee Chong Wei sampai ke pengakhiran karier beliau 19 tahun. Namun hari ini kita juga sedar bahawa di luar sana, I think as I said, the price of success is I have managed to create another engine called professional and independent engine. Bermulanya selepas Rio 2016. Bila saya mengatakan kepada Peng Sun dengan Liu Ying, now I think you have achieved your Olympic dream. You are now, you want to have a lesser intensity in your life. You want to make money outside. With our blessing, you can go. You have given your services, Wikong, Wisham, Go Suwat, Siobhan. So, kerana keadaan profesional punya keadaan
yang telah prosper dan semakin lama semakin meningkat, yang memberi kebaikan kepada sektor ataupun badminton kita secara keseluruhan. Dulu kita rely 100% on BM. Now kita tengok BM punya enjin dengan BM punya enjin yang saya visualize adalah mereka bawah 25 tahun yang masih memerlukan bimbingan kita, yang sanggup berhadapan dengan regimented training exercise dengan versus yang mereka yang sudah lebih pada umur 25 tahun yang inginkan kebebasan, dan dua enjin ni berjalan lancar sekarang ni. Apa masalahnya di antara kebebasan dengan disiplin ni, dalam konteks sukan yang memerlukan latihan yang luar biasa macam badminton ni, Tan Sri? Okey. Setelah kita lihat, setelah Olimpik memberi 5 gold medal, banyak negara yang tidak pernah ada dalam radar badminton telah meletakkan investment. Keadaan menjadi begitu kompetitif. Bila keadaan menjadi kompetitif, ia memerlukan persediaan di peringkat yang tertinggi. Kalau you tengok kita di Akademi Badminton Malaysia, I can say to you, we have one of the best, if not the best in the world. 18 court termasuk 2 court research and development. Kita ada latest state of the art gymnasium. Kita ada support service, sport science, daripada nutritionist, daripada biomechanics, daripada mesur, semua complete. So, for you to able to achieve at the highest level of competitiveness, you need to be focused in your journey towards that. Dan kita menyediakan segala-galanya. Kalau kita tengok Tan Sri, even you look at our Sudirman Cup recently, we got bronze medal. Kesemua pasukan kita adalah terdiri pada mereka di bawah umur 23, 22 tahun. So, proses tu berlaku dan kami mahukan mereka yang berumur 25 tahun ke bawah ini untuk capai dream mereka. Even bila mereka menang, Tan Sri, we never take their prize money. Kita akan bagi dia semua pertolongan yang diperlukan. Dengan apa yang ada pada BAM, dengan akademi badminton yang kita ada, itu pun dan kemudian Tan Sri menyebutkan tadi bahawa Zijia ni telah dilatih sejak umur 13 tahun. Itu pun pada akhirnya beliau merasakan bahawa beliau mahu melepaskan diri, sebab kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh orang bahawa dia mendesak untuk keluar daripada BAM. Kenapa jadi begitu? I think pertama sekali dia sendiri telah mengatakan bahawa setelah kesemua bantuan yang diberikan oleh BM, beliau masih lagi tidak dapat memenuhi tuntutan keadaan yang begitu kompetitif, tekanan yang diberikan, tekanan bukan saja daripada being number 7 in the world, tekanan being number 1 single player in Malaysia. Beliau merasakan bahawa beliau memerlukan satu keadaan yang lain untuk beliau achieve beliau punya cita-cita ataupun dream. Beliau juga ditawarkan, setahu saya lah, ataupun dari pembacaan saya, bahawa beliau ditawarkan lebih kurang 1 juta setahun oleh BAM. Itu pun beliau menolakkannya. Apakah agaknya tarikan daripada luar itu terlalu besar untuk beliau hingga membolehkan beliau membuat keputusan yang agak dramatik itu? Okey. Saya tak berniat nak komen tentang di negotiation ataupun perkara-perkara yang kita bincangkan ke arah memberi persetujuan ataupun ke arah keputusan kita dulu. Namun bila beliau mengatakan dan memberi keyakinan kepada kita bahawa sebagai seorang pemain nombor 1 single Malaysia, dia akan teruskan tradisi sebagai pengganti Chong Wei itu dalam erti kata dunia yang berbeza, dan atas interest negara dan juga kepentingan badminton fraternity itu, kita telah membeli blessing atau persetujuan tersebut. Okey, dalam beberapa permainan, katalah 7 atau 6 permainan yang terakhir ini, nampaknya prestasi beliau tidak begitu baik, betul? Saya kurang bersetuju. Kerana kalau kita lihat, he was not doing well Thailand Open. Back to back 3 tournament di Thailand. Selepas itu beliau telah mengenal pasti kelemahannya, dan kemudian
deliver us the All England Yeah. after 4 years penantian. Yeah. Selama 4 tahun kita menunggu. Yeah. Dan beliau juga sebelum itu menang even kita punya performance di SEA Games Yeah. in Philippines was the best in 40 years. Yeah. Yeah. Gold medal by Lizija, gold medal by Kisona, gold Yeah. medal by Aaron Ngaso. So, and one thing that we have to put caveat to everything, he's just 23. Yeah. So, bagi seorang yang muda, tentu saja pencapaian itu agak luar biasa. Yeah. Dan kita harus terus memberi sokongan untuk beliau menjadi Apakah player. selepas ini Tan Sri bahawa pemain-pemain lain juga boleh mengikut jejak langkah Zija dan apa nama ni yang lain, maksudnya dalam konteks itu bahawa BAM akan memberikan kelonggaran. Jadi tak ada double standard dalam konteks ini. Okey. Bila saya katakan tadi, kita mempunyai akademi berkelas dunia ya. Ya. Bila kita mempunyai akademi kelas dunia, saya telah re-engineer kita punya pembangunan remaja. Ya. Yang mana buat masa ini kita ada lebih 70 pemain-pemain remaja daripada umur 13 hingga 18 tahun full time with BM. Homeschool. Ya. Cikgu datang ajar mereka, yang lain play, sleep, pray, everything badminton. Ya, ya. Mereka memerlukan, adik-adik ini memerlukan reinvestment. Ya. So maksudnya bagi mereka-mereka yang di peringkat senior yang bermain, yang dapat menarik sponsorship, duit itu akan pergi kepada pembangunan remaja, dan juga di samping itu kita juga menyalurkan peruntukan kepada 15 negeri-negeri ini. Ya. So the process of development is vigorously happening. Sebab itu kita mahukan kita punya pemain-pemain sedar tanggungjawab tersebut, bahawa apa yang dulu mereka rasai pada umur 13 hingga 18 tahun itu, mereka perlu didik dan jaga supaya kita kekal melahirkan pelapis-pelapis kita. Saya nak minta perhatian Tan Sri tentang komen Datuk Wira Lee Chong Wei. Ada, dia kata BM masih tempat yang terbaik untuk mana-mana potensi pemain badminton. Dan seorang lagi pemain antarabangsa negara iaitu Tan Boon Hyong juga menyatakan kebimbangan. Ini saya quote bahawa Zija akan menghadapi lebih banyak tekanan untuk memenangi kejohanan bagi memuaskan sponsornya. Saya sebut dalam bahasa Inggeris dengan izin. He set to face even bigger pressure because he need to start delivering title to please his sponsor. Apa komen Tan Sri? Saya setuju 100% tentang BM is the best place. Dan tidak ada sejarah lagi yang menunjukkan bila you dekat luar, you akan dapat kejayaan itu. Mungkin Lizija beranggapan bahawa beliau akan berjaya dan beliau harus membuktikan bahawa keputusan yang dibuat oleh kedua-dua pihak ini adalah baik untuk badminton negara. Ya. Kerana di akademi inilah, macam saya katakan tadi, the latest technology, the latest sports science, world class coaches, you know, segala keperluan untuk you, at least for 10-11 tournaments every year is fully sponsored by BM. If you are under the BM punya tutelage. So saya merasakan bahawa apa yang dikatakan itu adalah melaluikan the living proof of Chong Wei and the legends that have been produced through the BM system. Apakah model ini sekarang akan diguna pakai? Misal kata kalau ada potensi seperti beliau ni lah yang nampak potensi yang luar biasa dan mereka nak bekerja di luar daripada kerangka BM. Apakah ini model terbaik bagi pada pandangan Tan Sri? Okay. Satu perkara yang walaupun kita terima banyak kritikan, satu perkara yang kita tidak boleh nafikan, contohnya ini fakta. Daripada 13 medal daripada Olimpik, daripada 1992 Barcelona up until Tokyo, 13 medal untuk Malaysia. badminton Tak. Untuk Olimpik semua medal, 9 datang daripada badminton. 2 datang pada cycling, 2 datang pada diving. Itulah signifikannya badminton dalam sukan negara. Sebab itu bila kita bercakap tentang Tan Sri kata whether the other engine can produce the same, is yet to be seen. Namun macam saya katakan tadi, kita tak statik. Sebab itu kita bagi blessing
bahawa sekiranya keadaan profesional minat ramai private sector untuk invest in them, strengthen the club system, I'm okay with the liberalisation of badminton in Malaysia because that's good for the fraternity. Okey, Tan Sri, pada pandangan Tan Sri lah ya, pembinaan pemain pelapis ya, pembentukan ataupun nurturing bagi pemain pelapis ni di Malaysia ya. Sebab kita semua mengakui bahawa badminton ini adalah salah satu daripada sukan yang paling popular selain daripada bola sepak lah ya. Apakah cukup sistem yang ada di bawah sana tu untuk memungkinkan lahir lebih banyak lagi Chong Wei dan sebagainya? You see, bila kita bercakap tentang Chong Wei, selama 10 tahun kita hiding behind a legend. Bagus atau tak bagus tu? Ada bagus, ada tak bagus. Okay. My responsibility is to uphold an institution like a factory that consistently produce world-class player. Along the way, kalau ada legend, good. Tapi kita mesti ada satu legacy atau satu sistem yang bukan saja men's single, women's single, women's double, men's double, mixed double, yang akan mempunyai proses. Sebab tu saya selalu katakan trust the process. Dan kalau kita lihat, balik pada example yang saya berikan. Dulu mungkin kita dengar satu nama, tapi hari ini kita lihat men single ada 5 contohnya. Kita tengok kita ada Kisona, kita ada Lechana, kita ada Siti Nursyahini, kita ada Peli dengan Tina, kita ada Aaron Soh, kita ada Nur Izzuddin dengan Zifir, kita ada Ho Panro Chiayisi. So nama-nama ini semua below 25 years old. Dan nama-nama ini akan menceriakan badminton in the next 3-5 years. So where is that kita yang proses kesinambungan itu kita tak teruskan? Kita teruskan. Cuma pendekatan kita ialah membina satu sistem, ekosistem high performance center yang akan sentiasa melahirkan pemain-pemain legend. Macam saya katakan tadi, datang mungkin satu dalam 10 tahun. But I want to produce consistent world-class players. Okey. Dalam konteks itu, kalau kita perhatikan, apa sasaran baru BAM dalam konteks, yalah kita near misses lah, selalu ada kurang sikit nak sampai ke emas dalam badminton ya. Agak-agak Tan Sri dalam waktu akan datang ni dalam masa 2 atau 3 tahun lagi ni apakah kita akan dapat melihat emas pertama dalam Olimpik? Selalu saya katakan, the biggest responsibility for president of BM, one is who next after Chong Wei. Second, when are we getting a world champion? The third one, when we'll get gold medal in Olympic. Okay. Kita, macam saya katakan tadi, kalau kita lihat dari segi keadaan kita, Malaysia, where are we in the world stage? Maybe we are number 6, number 7. Kita aspire to be back to the glory days, top 3. So as a team, we want to be a top 3 in the world. Kedua, kita akan berusaha bersungguh-sungguh because bila kita di Olimpik, kita dibenarkan setiap negara menghantar maksimum 2 setiap kategori. Kita masih hanya mampu hantar satu. So my aim is to ensure that kita have 2 representative in each department in the Olympic so that our chances and probability of getting gold medal is higher. 2020 Olimpik akan datang ni. Ada harapan untuk kita menang gold? Kita memang target kita pada tahun 2024 di Paris untuk kita dapat our first gold medal. Melalui orang seperti Zija? Melalui mereka-mereka yang, because why? It's still early stage. Kita akan melalui proses kelayakan dalam kita tahun ada 2 tahun ni. Kita ada dalam 2 tahun lagi. Mereka-mereka yang saya sebutkan nama tadi, dalam semua 5 department kita akan letakkan mereka. Dan salah satu dia adalah Liz Zija. Okey, Tan Sri juga adalah Presiden Majlis Olimpik Malaysia. Pencapaian kita di Jepun tidak begitu memuaskan lah. Maksudnya berdasarkan pada kayu ukur Tan Sri sendiri, bukan pada kayu ukur orang lain. Kemana kita nak pergi selepas ini dalam konteks Olimpik bernama Malaysia? I think yang pertama sekali
balik kepada BM konteks Olimpik tadi ya. Ketika mana pertama sekali kita terpaksa melalui once in 100 years pandemic ya, yang telah menyebabkan keadaan sukan jadi tunggang kacau terbalik bilau lah, ya, kacau bilau. Ya. Dalam kekacau bilauan itu kita lihat ada antara persatuan-persatuan yang terpaksa cut allowance of athlete. Ya. Ada yang terpaksa reduce tournament participation. But never BM. Kalau you tengok the last year they went for 9 back-to-back tournament ya. Kita tak pernah kita insulated mereka. Kita jaga mereka ya. Sebab itu saya beranggapan kalau dari segi konteks keseluruhan apa yang berlaku terhadap pengurangan allowance, pengurangan peruntukan itu harus direktify ataupun diperbaiki secepat mungkin. Kerana dalam kita ingin mencari elusive gold medal, kita tak boleh pula meletakkan atlet-atlet kita dalam keadaan tertekan ataupun kurangnya tournament ataupun kurangnya allowance. So I think environment must be better so that kalau dulu environment dulu pun kita dapat one silver and one bronze. How do we get better with a lesser preparation? So saya beranggapan bahawa kesinambungan itu perlu ada. Kita boleh katakan bukanlah sporting nation lah, banyak negara lain. Apakah itu juga menghalang usaha kita untuk melahirkan world class sportsman dan sportswoman? Ya, saya berharap kita tak boleh selalu sentiasa mengatakan bahawa kita bukan sporting nation. Kita mesti membawa ke arah menjadi a sporting nation. Kerana sporting nation are also a very strong economic power countries. Dan bila kita ada a sporting nation, the mental well-being and also the health well-being of the country is well taken care. Dan kita beranggapan bahawa kerajaan ataupun private sector harus meletakkan lebih banyak pelibatan dan dana supaya kita boleh mengangkat sukan negara, kerana selalu kita katakan merupakan wadah perpaduan. Everyone glued to the TV during COVID to watch Olympic, baik Olympic Tokyo 2020 atau Paralimpik. So we need to put sports to a place where at the end of the day they will bring joy and happiness to the country. Okey, infrastrukturnya bermula dari sekolah. Tan Sri, adakah Tan Sri puas hati dengan sistem penyuburan sukan di sekolah yang boleh melahirkan orang seperti Zijia dan juga Chong Wei? Saya rasa bahawa banyak lagi kita perlu lakukan. Kerana itu jawapan diplomatik tu. Okey, kerana ibu bapa di luar sana mesti meletakkan anak mereka untuk kesukan sebagai satu career, bukan sebagai last resort. Kalau setakat ini saya lihat bahawa dengan tak adanya safety net ketika COVID, ada atlet-atlet kita berada dalam keadaan susah, terpaksa jual macam-macam. So and then sekarang ni peruntukan dikurangkan. So saya rasa safety net is not yet there. Bila safety net tak ada, parents akan tidak meletakkan ataupun anak-anak kecil takkan meletakkan mereka sebagai satu career. Dan we need to change that. Kalau ada satu seruan ataupun harapan Tan Sri sendiri sebagai Presiden Majlis Olimpik Malaysia dan Presiden BAM kepada Perdana Menteri petang ni, agaknya apa harapan Tan Sri? Harapan saya ialah untuk Perdana Menteri memberi balik program-program yang mungkin sebelum ini tidak ada ataupun dikeluarkan dalam bajet baru ini, supaya kita dapat rejuvenate ataupun the whole sukan fraternity. Kerana dalam ketika mana kita menghadapi COVID, kita telah atlet-atlet kita ini kita kumpulkan, mereka jauh daripada family, tapi bila sekarang ni kerana kengkangan peruntukan kita terpaksa lepaskan,
saya rasa that's not rejuvenation of the sports fraternity. Kita perlu rejuvenate ataupun kita perlu naikkan semangat sukan ini supaya sebagaimana saya katakan, sebuah negara yang sihat, sebuah negara yang gembira, sebuah negara yang maju akan dapat kita lahirkan. Baik, saudara penonton yang saya hormati sekalian, dengan itu berakhirlah perbualan saya dengan yang berbahagia Tan Sri Muhammad Norza Zakaria, Presiden Majlis Olimpik Malaysia dan juga Presiden Persatuan Badminton Malaysia. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi pihak Sinar Harian kerana kehadiran Tan Sri pada petang ini dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada pertemuan ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehingga berjumpa lagi. Thank you.